Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala man anzara binar basyaran injilan sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika yashurna alaina rahmatak wa zakirna ma nusina ya zal jalal wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Fayassir lana umurana wa khdim lana bis sa'adah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. So tak apa clear hari ni. Wah nak kan ketupat banyak. Dengar tak? Tengok dong. Ya, dengar tak soal. Itu cuti, kalau ikut cuti lagi kan ni. Buat cuti ayah tapi. Jika telefon so ganti mai. Baik, sambung kita muka surat 97. Bawah sekali. Nak baca bila sikit. Bagi ada program. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikriha lidhimil aksiru min dzikriha zimiladzatil mauti. Artinya, banyakkan oleh kamu akan menyebut yang memutus segala kesedapannya. Kita bincang ni iaitulah bab yang terakhir dalam kitab Penawar Bagi Hati. Penutup kitab kita ni iaitulah mengingati mati. Maka mengingati mati ni iaitulah satu sifat yang dipuji, no? Wajib kita ni kena ingat mati. Sebab apa? Supaya kita tak terlajak sangat dengan dunia. No? Jadi bila kita jarang ingat mati, no? Maka kita akan terlajak dengan dunia. Maka kita terlajak dengan kejahatan. No? Sebab tu kadang-kadang bila sampai satu masa dia kata, sampai bila lah aku nak jadi lagu ni. Tu dapat hidayah dah tu. No? Jadi last kali dah kita mengaji habis semua sifat-sifat yang dipuji 9 tu. Dia suruh kita kena banyak ingat mati. No? Banyak ingat mati. Jadi pasal ingat mati tu yang dia tak mau buat apa lah tu. Kalau ikut hati lah, nak buat lagi kita ni. Kalau ikut hati lah, lepas 65 aku nak sambung lagi. Tu pasal apa kita tak sambung dah. Duk fikir sampai bila aku nak buat kerja. Sampai bila ni aku nak berehat. Takkan tak rehat pun. Takkan tak pergi masjid pun. Takkan tak berzikir pun. Takkan tak percaya, tak mau percaya agama pun. Sampai bila ni? Tu yang dia benci nak buat tu. Pasal apa? Pasal dia ingat nak mati. Kalau ikut kita ni lah, nak buat kerja saya mati. Lagi tak mati, duk cari tu dunia. Tapi pasal boleh gagah pasal duk ingat nak mati tak tahu bila. Lah, duk pula cari harta benda lama dah. Hak akhirat berapa kat sangat ni. Ni kalau mati lagu ni apa aku nak bawa Tuhan ni. Duk ingat hak tu yang dia duk tak mau sambung lah tu. Jadilah cukuplah dekat ni.
Aduh dah lah pun tak apa dah. Tu dia panggil faedah ingat mati tu. Tu dia suruh sangat kita ingat mati. Jadi dia kata, Nabi kata, banyakkan kamu akan menyebut yang memutus segala kesedapan. Benda apa duk putih sedap ni? Ni kata kiasan, iaitu mati. Mati. Jadi mati inilah yang memutuskan kelazatan hidup. Nabi suruh kita sebut benda yang boleh putih kesedapan hidup. Benda apa boleh putih kesedapan hidup? Mati je. Sakit tak putih ni. Sakit apa kena 3 pinggan sehari. Dan mana putih. Kalau sakit tu, orang dah. Sakit pun 3 pinggan. Sampai nak sakit 3 pinggan tu, hang sakit setahun tak apa. Kan? Tu. Hak tu tak putih, dia tak putih kesedapan hidup. Yang nak putih kesedapan hidup ni mati, satu benda je. Tu yang Sayyidina Umar bila keluar pergi hijrah nak pergi di Madinah. Orang lain hijrah malam-malam, hijrah lari ke belakang. Dia keluar depan Kaabah tau. Tanya, oi, siapa nak bagi bini jadi janda? Itu maksud apa? Maksud nak mati lah tu. Ni macam Nabi kata ni Nabi kata ni kata kiasan. Benda yang putih kesedapan hidup, apa dia? Mati. Macam Sayyidina Umar kata, siapa nak bagi bini jadi janda, mai lawan aku. Maknanya apa? Siapa nak mati mai. Tu maksudnya. Jadi kita doa hari ini, kita kena rajin sama duk fikir nak mati. Jangan duk fikir nak hidup saja. Tu. Fikir untuk hidup yang sementara tak apa. Lepas tu dia pergi cari, dia berhenti sembahyang. Lepas tu dia buat kerja, dia berhenti sembahyang. Pasal apa? Dia tahu hidup ni sahaja. Tu dia kalut dia ke mana pun orang asal berhenti sembahyang tak tahu. Pasal apa berhenti sembahyang? Ini orang yang ada dalam hati dia ingat mati. Lepas tu buat kerja, dia buat kerja tu untuk sementara. Tu yang dia sembahyang. Ni hak nak kerja, dia tak sembahyang ni. Han tak kira maghrib, tak kira isyak, tak kira subuh ni. Ini tak ingat mati. Ini alamat orang yang mengingati mati. Tu. Kalau dia betul ingat mati, dia tak akan kerja sampai tak sembahyang. Kalau dia betul ingat mati, dia tak akan menikah sampai tak sembahyang. Dia tak buat betul. Pasal dia lupa mati. Tu Nabi kata akthiru, hampa kena banyak oi. Hampa kena banyak ingat mati. Tu tengok tu. Ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi ditanya sahabat. Siapa tanya? Hak tanya sahabat. Tanya apa? Ayyul mu'min akyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Ulaika tersambung ulaikal la ulaika al la akyas. Tak sambung boleh. Artinya yang mana sekalian orang yang beriman yang terlebih pintar. Jadi sahabat Nabi, ya Rasulullah, siapa dia manusia yang pandai di dunia ni? Tengok Nabi jawab. Sekalian manusia seberiman ni, di antara orang beriman semua ni, siapa yang pandai sekali ni Rasulullah? Bersabda ia Nabi kata, iaitu yang lebih banyak mereka itu menyebut mati. Itu dia. Tengok dah. Nabi kata orang yang paling pandai sekali dalam hidup dia dunia ni. Ketika hidup dunia ni, pandai-pandai. Apa dia? Orang yang paling banyak dalam hidup dia mengingati mati. Tengok. Ada satu syair Arab, la tazal zakirul maut. Ini syair Arab ke hadis? Perkataan syair Arab.
La tazal zakirul maut fanasiyatuhu dhalalum mubin. No? Dia pesan pada kita, hendaklah sentiasa kamu ingat mati. Pasal apa? Maka orang yang lupa mati itu ialah sesat yang nyata. Orang yang lupa mati ni sesat terang-terang. Sebab apa? Sebab di antara mati dan hidup, mati yang sebenar. Tu sebab tu dia tersesat yang nyata. Jadi orang pilih yang palsu. Dia pilih kehidupan dunia yang palsu daripada kehidupan akhirat yang kekal. Sesatlah. Sesat. Dia pilih kehidupan dunia. Sebab itulah dia sanggup tak sembahyang. Kalau dia ingat akhirat, kalau dia tahu nak mati, dia tak menipu orang, dia tak perkenal orang, dia tak sapu duit orang, dia tak tinggal sembahyang. Pasal apa dia buat lagu tu? Sebab dia sangka hidup di dunia ni adalah hak sebenar. Maka akhirat tu dia tak yakin, tak tahu, tak nampak lagi. Maka sebab tu dia pilih hidup dunia. Tu dia kata sini, orang yang lupa hendaklah kamu ingat mati. Orang yang lupa mati ini adalah di dalam kesesatan yang nyata. Apa dia sesat yang nyata? Ni nama dia sesat dalam terang. Sesat dalam terang. Dunia akan gelap. Siang ada cahaya matahari, malam ada lampu. Pasal apa sesat lagi? Ni nama dia sesat dalam terang. Sesat dalam terang, hak ni cukup boleh nak berubah. Sesat lautan lagi kedua. Sesat dalam gelap, ada cahaya, nampak lah. Ni sesat dalam terang, nak keluar pula. Tengoklah. Inilah orang kata sesat dalam nyata. Dia pilih kehidupan di dunia. Kalau dia pilih akhirat, pasal apa? Tak motif yang maghrib. Kalau dia, bukan Allah Ta'ala larang buat kerja, bukan Allah Ta'ala larang saya makan dah. Pasal apa? Tak boleh berhenti sembahyang maghrib, Ustaz? Pasal apa tak boleh berhenti sembahyang zuhur, Ustaz? Inilah dinamakan orang yang sesat yang nyata. Tu dia panggil dhalalum mubin. Dhalal, sesat. Walaupun dalam terang, nyata sesat dalam terang. Tu Nabi kata tu. Bila sahabat tanya orang yang paling pandai, paling pintar, siapa dia dalam dunia kan? Nabi kata iaitu orang yang banyak menyebut mati. Maksud banyak menyebut mati ni, ingat mati dalam hati tu banyak. Sebab tu dia ada tanda. Kalau dia betul ingat mati banyak, tanda ada. Tu dia tak sembahyang tak apa dah, tapi aku ingat mati banyak. Banyak. Kalau hang ingat mati tak sembahyang. Kalau hang ingat mati, hang tak akan tinggal sembahyang. Pasal hang tak ingat mati itulah hang boleh tahan tak sembahyang. Tengok tak? Tu Nabi kata orang yang paling pandai sekali ni orang yang mengingat mati. Benda apa yang membawa kita ingat mati? Benda apa yang dia buat kita ingat mati ni? Salah satu dia apa dia? Ni kuliah ni lah. Ini tempat mengingat mati. Ni cerita bab mati, bab akhirat, bab syurga, bab neraka, bab siksa kubur. Lah. Tu. Bukan saya ingat mati dah sebut mati bukan begitu dah. Mai cari jalan-jalan yang mendapat kita ingat akan kematian. Ingat akhirat, ingat mati. Ingat mati, ingat akhirat sama lah. Akhir. Ingat hari terakhir. Ingat hari yang akhir. Nak pergi akhirat tak mati nak pergi ke mana? Itu salah satu mengingati mati itu, mengingati akhirat. Orang tahu hang ni ingat akhirat semua. Dia dah lah tu ingat mati je tu. Nak pergi akhirat tak mati, nak pergi ke mana? Satu saja jalan untuk pergi akhirat, mati. Tidak ada jalan lain untuk pergi akhirat, mati. Tu Nabi kata orang yang paling pandai sekali dalam dunia ni
banyak ingati mati. Tengok tak? Lagi pula Nabi kata yang paling pandai lagi, dia yang pertama dia ingat mati. Lepas tu, dan yang lebih elok mereka itu bersedia bagi barang yang kemudian. Tu kata dah. Barang hak kemudian apa dah? Lepas mati tu akhirat. Tu ingat mati ke ingat akhirat kan sama lah. Orang yang pandai Nabi kata, yang pertamanya dia banyak ingat mati. Yang kedua, dia mengelokkan. Tu tengok tu tak? Dan yang lebih elok mereka tu berbuat persiapan. Bersedia ni membuat persiapan. Dia hidup di dunia ni, dia banyak ingat mati, ni paling cerdik ni. Dan dia banyak buat prepare untuk pergi ke mati. Siap bekal ni. Ini pun dia panggil ciri-ciri orang yang sangat bijak Nabi kata. Tengok ada. Jadi ini ya kita kata bukanlah Nabi menghalang kita cari harta benda dunia. Allah Ta'ala tak menghalang cari harta benda dunia. Tapi kalau kita nak jadi orang yang paling pandai, orang yang paling bijak, maka harta benda dunia bukan pilihan utama. Bukan pilihan nombor satu, bukan dia. Nak jadi orang yang pintar, orang yang bijak sekali Nabi kata, mesti dia banyak ingat mati dan dia siapkan perbekalan dia yang paling banyak untuk akhirat. Sebab di akhirat ni yang laku hanya amal akhirat. Sebab itulah orang yang bijak Nabi kata, dia takkan membanyakkan dunia. Sebab dia tahu dah dunia ni akan tinggal. Sebab dia tahu dunia ni akan tinggal. Dan yang nak buat akhirat. Kalau dia duk ghalid lagi dengan himpun dunia, duk ghalid lagi di dunia, sedangkan akhirat dia apa pun tak, persiapan apa tak ada. Kalau mati Allah Ta'ala bagi alamat tak apa. Kalau mati terkejut, macam raya terkejut baru ni, ketupat tak ada buat. Tak apa raya kan. Ni mati, bukan raya terkejut. Raya terkejut tak apa, biar di masa macam buah beli ya, kan. Ni mati terkejut. Mana persiapan yang kita nak buat pergi akhirat pada dia? Dah. Sedangkan kematian dia tak boleh diulang. Raya boleh ulang tahun depan lagi kalau tak mati. Mati tidak ada siar dan ulangan. Tu yang Nabi habaq siap-siap dah. Orang yang pandai sungguh-sungguh ni, dia banyak ingat mati dan dia mengelokkan. Ya Allah, ibadat kita ni okey dah apa ni? Semayang kita, semayang sunat kita, zikir kita, baca Quran kita, okey elok kan ni? Tak elok lagi. Elok cari rupa elok. Tu orang yang bijak, orang yang memperelok amal ibadah. Bukan sekadar buat tak mau tu. Nak bagi beda kita semayang saja. Tak boleh. Tak boleh ganggu tu. Tengok tu. Tu Nabi kata orang yang paling bijak dan yang elok mereka itu bersedia. Cantik persiapan dia, cukup rapi. Persiapan apa nak buat ni? Cek diri. Tu sakit dah habaq tu al-kayyisu. Nampak tak buah tu? Nabi sambung lagi hadis tu. Tengok tu. Bersedia bagi barang yang kemudian. Mereka jual sekalian yang pintar. Nabi kata hak tu orang cerdik. Hak cerdik tu. Hak tu bukan jawatan tinggi, pangkat tinggi dah. Walaupun tak salah, hak tu tak salah. Hak tu tak salah. Tapi ini bukan orang pilihan Nabi. Bukan. Bukan. Ini hak kedua, ketiga, keempat, kelima ni. Dah. Hak nombor satu sekali, dia banyak ingat mati dan mencantikkan amalan dan cek amalan. Satu Nabi sambung lagi. Dan sabda Nabi SAW Nabi kata, al-kayyisu, tengok ada. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bermula mereka yang berakal, orang yang akan cerdik, pintar, paling bagus, paling cerdik, bijaksana.
mereka yang menghisap ia akan dirinya. Tengok tu hadis. Tu Nabi hadis apa tadi? Nabi kata dia fikir mati dan dia mengelokkan ibadat. Nabi abang pula dan cerdik juga, dia sentiasa duk cek diri, hisap diri, cek balik. Tu dia abang tadi, cara nak elok, nak kena cek dulu. Kita nak kena cek cara nak elok barang tu, nak keluar daripada produk nak keluar, dia kena ada QC cek kan, ada gilang kan. Nak cek quality control benda tu, nak kena cek tengok berapa habang ni. Ni siapa nak cek kita ni untuk mati ni? Kita tidak ada QC untuk cek kita, tak ada. Maka ilmu dan iman kita sendiri yang tertanam ni nak cek. Nak kena dalam ni. Sebab tu Nabi suruh perintah kita wajib mengaji. Pasal apa? Kita sendiri yang nak memotivasikan diri kita. Kita sendiri nak cek. Siapa nak cek kita? Tak ada masa orang nak cek kita. Kita sendiri kena cek kita. Tu dia Nabi kata orang yang paling pandai cek diri kita. Ada lagi tak hutang orang tak bayang? Ada lagi tak aku buat nanya pasal-pasal selesai bang. Cek apa ni? Segala-galanya kita kena cek, supaya sebelum kita langkah ke kubur kena cek dulu. Nak pergi Mekah cek bubuh barang dulu. Seminggu lagi ni Mekah cek apa dia ni? Dan semua kita macam lah kan. Kita nak pergi Mekah ke tu. Saya pun lagu tu. Beli hak ni. Walaupun 4 kali dah di Mekah pun duk cek tu. 4 kali dah di Mekah kita ni. Dengan haji dengan umrah lagi. Tapi tiap-tiap kali nak pergi tu, seminggu tu pergi dah beli ni. Dah sikit-sikit takut lupa. Dah takut pergi sana lupa ni. Sedangkan di sana ada jual tak? Ada. Kain ihram ada di sana. Kalau kita Mekah ni, kalau kita pergi stres pinggang pun tak apa. Semua ada jual di Mekah. Mati ni tak ada jual apa dah sana. Mati ni tidak ada jual beli di sana, tak ada. Tak boleh nak cek, tak boleh nak beli, tak boleh nak transfer. Kita pergi sana duit tak ada apa boleh transfer lagi. Tapi mati apa tak boleh buat. Pasal apa? Kita hak ni selalu kita tak cek. Mati biar dengan hutang lari tak bayar orang. Dah. Mati biar dengan adik-adik tak selesai lagi bab tanah. La ilaha illallah. Reba semua ni, reba nak bangsa ni reba. Untuk tetap reba ni. Nah. Duk pergi bersoal jawab di padang mahsyar pula esok. Buat pergi masa. Nah. Tengok dah ni. Itulah Nabi kata hisap diri sendiri. Siapa nak cek kita? Tak ada siapa cek. Macam mana kita nak tahu kesalahan kita? Tu Nabi kata talabul ilmi, hampa pergi mengaji. Pergi mengaji. Mengaji pun boleh tahu salah silap. Tu. Duk tak mengaji, doa sampai itu pula. Tak apa dah, aku mayang dah, puasa dah, haji umrah pergi mana kali, tak apa dah. Mengaji dah juga. Takkan baik orang tak ngaji ni, tak ada. Sebab nak jadi baik, dia kena cek diri dia sendiri. Orang lain takkan mampu cek diri dia. Lah kita nak riak, kita nak ujub, nak takabur, mana orang tahu? Hati perut duk kat kita. Siapa nak cek? Kita sendiri untuk cek diri kita. Tu Nabi kata orang yang paling bijak sekali, orang yang cek diri dia tu mandana nafsahu. Dia cek diri dia sendiri. Orang guru boleh habang saja. Dah. Guru boleh buka jalan saja. Bukan untuk cek diri kita. Tok wali tak apalah, guru murabi. Nabi tak apalah, tengok sahabat entah lah. Kan? Tu. Tengok tu di atas sini tu. Al-kaisu manda nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bermula mereka yang beramal, berakal, bijak, pandai, cerdik. Mereka yang menghisap, menghitung, mengkira, cek pula macam kita lah, cek pula. Nak pi dah tu malam tu cek lembek noh Nabi. Esok pagi cek sekali lagi. Tu pasport cek insyaallah. Teliti dah nak pi tu. Nak lepas immigration kan senang tu. Nak cek sana. Takut kita. Malaikat lebih 400 kali teliti lagi daripada KLA tu.
Buat tak tahu. Tu. Orang dah kata, buat tak selesai lagi tu. Ada tanah-tanah tak selesai buat nak tu. Buat tak tahu. Tak mati gitu ya. Pi selesai buang lah. Tanah orang ambil apa? Tu. Tak kira lah adik kita ke apa, kita hak orang. Ponakan ke apa ke. Tengok tak. Esok pergi sana masuk, keluar yang mata darah pun tak boleh balik. Tak boleh. Lepas tu dia kata, selepas kita cek diri Nabi kita orang yang pandai ni, dan wa'amila, tengok, dan beramal ia kerana barang yang kemudian daripada mati. Selepas dia cek diri dia, oh aku tak kena lagi ni, maka dia terus beramal untuk buat barang ni pada perbekalan. Barang ni lepas umum. Dia buat amal bekai-bekai untuk bawa selepas dia mati tu. Amal ibadah. Dosa dengan orang selesai bawa siap. Dosa dengan Allah selesai bawa kotor-kotor. Kotor banyak lagi, buat kotor. Alin kita ni mati duk hambat sari. Mati ligan kita tiap-tiap hari. Mati tak pernah lupa kita lupa mati. Lupa mati. Tu Nabi dosa ingat mati. Sebab tu kita tasuh ni kita wajib kena ngaji saya mati. Tengok tu dah. Dia kalau ikut hadis ni dia masih sekerat ni sambung lagi, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Dia sambung lagi hadis ni. Wa tamanna 'ala Allah al-amani. No. Dia kata apa? Hak Nabi kita lagi sambung ni. Nabi kita sedangkan orang yang bodoh. Ni Nabi faham. No. Dia panggil al-kayyis, di orang yang cerdik. Wal ajiz, orang yang lemah, yang bodoh, yang lemah, yang cacat kotor. Bahasa kita. No. Orang yang bodoh Nabi kata, wal ajizu Nabi kata, dah. Orang yang selalu menurut hawa nafsu. Dia selalu turut nafsu dia, nak segan mayang tak mayang, nafsu nak buat apa buat, nafsu nak tinggal puasa tinggal mayang, nafsu tak mau mengaji tak mengaji, tak kira. Dan orang yang bodoh ni Nabi kata, dan mengharap pengampunan Allah Ta'ala tanpa amal. Sebab tu kita tak mau hal ni. Sebab tu kita jangan jadi perasan ahli syurga. No. Ni orang dia panggil taman ni. Dah. Taman ni perasan masuk syurga. Tengok, no. Jadi yang Nabi dia kata, Nabi tu orang yang bodoh ni, yang pertamanya dia dia turut nafsu sedia-sedia. Yang keduanya harap Tuhan ampun, amai apa pun tak buat. Sedangkan dia ada hak dia lagi orang kau dia. Dia tak pergi hantar balik hak orang, tak pergi bagi balik pengantanan orang, tak bagi, tapi hak Tuhan ampun. Hak jangan mimpi Tuhan ampun. Ini adalah angan-angan kosong. Dia panggil tamani ataupun umniyah. Umniyah ni yang kosong. Yang ni kena ingatlah, orang yang ada hak orang ni, ada ambil hak orang apa, syarat nak tobat dia kena pergi hantar balik. Tu kita ngaji bab tobat dulu ni. Dah. Syarat nak sah tobat dia kena pergi hantar balik hak orang. Hak yang tahu ni. Lagi hantar hak orang ni, hendak buat ibadat tu, itu hanyalah angan-angan kosong hang untuk ke syurga. Tak masuk syurga. Pergi di sana kena selesai tu. Masuk juga lah, tapi kena selesai dulu. Tu Nabi Habib Asyab dah. Tu Nabi Habib Asyab dah harap ampun tanpa amal. Ini adalah orang yang bodoh. Nabi Habib lagu tu, takkan kita tak percaya. Jadi kalau kita ada salah dengan Allah Ta'ala, kita taubat. Ada salah dengan orang, pergi hantar balik, bagi balik orang. Lepas tu kita membanyakkan amal ibadah kita. Melainkan tak jumpa dah orang yang kita buat naya cerita. Dan hak ni ulama kata tak tahu, tak ada jalan, tahu payah. Kena buat amal banyak-banyak, niat hadiah pada dia. Itu. Nak cerita nak mati bila orang tu. Nak jujur tak? Tu.
Buat amal banyak-banyak, lepas tu sedekah, niat pahala pada. Harapan kita moga-moga Allah Ta'ala buka hati dia untuk ampun kita. Tapi tetap tak selesai. Pergi pada masyarakat kena jumpa dia, bukan selesai. Cuma itu hanyalah harapan kita saja, jalan yang terakhir untuk kita buat dosa pada orang tapi tak jumpa Tuhan. Buat amal banyak-banyak, sedekah ke apa semua, pahala kat kita dapat, niat kita semua. Niat kita. Lepas tu dia akan rasa lepas, tetap tak lepas. No. Cumanya akan dipanggil esok, perbicaraan akan dipersambung. No. Kes akan dibuka semula. Buka semula, panggil dia, tanya dah ampun dah tuan. Dia pun tengok, hang sedekah aku banyak no. Oh, hang sedekah aku lebih pada hang ambil aku. Tak apa, aku ampun hang, lepas. Kalau tak ampun tak lepas. Tak lepas. Tu beratnya dosa dengan orang. Beratnya lagi ambil hak orang. Nah. Kita heran, hutang orang kau tak payah pelik tengok dia. Ya. Masa nak pinjam tu senang. Nah. Nak bayar tu kita pula kena minta dah. Nah. 4 kali telefon tak bayar ni. Kita minta baru. Ya. Tu. Dia tak mengaji bab mati kot. Heran tu. Manusia lah no. Jadi hutang orang, tak ada orang pandai, orang habaq dah. Hampir bayar sendiri lah, tunggu orang panggil orang. Kan? Dah hutang orang. Ni manusia. Sedangkan nak mati hak tu paling payah lah. Roh tergantung di antara langit dan bumi. Terawal orang. Nah. Syahid tak lepas hutang. Tu kena ingat hutang berat. Kita hutang rumah tak apalah, rumah mati dia halal kan. Rumah tentu kan. Bila kita mati dia halal kan. Di rumah. Lagi 100,000 kita mati kan. Maka isteri tak kena bayar. Hak tu tak apa tu, memang dah lepas buat perjanjian lalu tu. Habis. Tak bayar. Tapi kereta kena kan. Kena bayar. Tak bayar jual balik. Tak mampu jual pun. Kalau nak bayar sama bayar. Tu tengok tu dah hukum agama. Janganlah kita duk main-main. Hidup kita apa hari je ni. Habis dah ni. Orang tahu umur setahun gitu nak mati. Tengok tu dah. Tu Nabi kata orang yang cerdik dia hisap diri dia. Lepas tu dia memperelokkan amal, cek diri dia, dan dia buat amal-amal tu, dan beramal ia kerana barang kemudian daripada mati. Dia buat amal-amal tu, amal yang nak bawa pergi selepas dia mati. Tu. Ini Nabi kata manusia yang paling cerdik dan manusia yang paling pandai ni. Pasal apa? Pasal dia pilih akhirat daripada dunia. Lepas tu orang yang buat kerja tu pun semacam juga lah akhirat lah tu. Time sembayang time buat kerja tak apa dah, tu akhirat lah. Maksud dunia ni, maksud orang pilih akhirat, orang pilih dunia ni buat kerja sembayang pun dah. Buat kerja sampai tak tahu hukum haram lah. Buat kerja menipu dia kan. Buat kerja bohong orang kan. Tu yang kata dia pilih dunia tinggal akhirat tu. Ada pun kita buat kerja ni, kerja tu pun akhirat juga. Kerja tu sebagian akhirat tu. Tu. Macam kerja kan, boleh pasang lampu pula. Kan. Tu kalau dia tak buat, nak pasang lampu je lah. Kan. Tu duk lampu, dan pasang lampu korek belum buat ayam. Tu kan. Salin ayam, pasang pip ayam lah. Kerja tu ibadat lah tu. Ibadat. Lu katuk TNB, katuk saudara orang kaya orang kata. Jadi kerja macam biasa. Tu akhirat dah tu. Tapi jangan kita buat kerja tu sampai kita lupa akhirat. Tu yang tak bagi tu. Lu katuk TNB, katuk apa semua gelap nak bayang pula. Kita faham tu. Ni yang Nabi habaq ni, Nabi habaq sini ni kehidupan dia ni. Hidup sehari-hari dia tak ingat mati langsung. Kalau ingat tak ingat mati langsung macam mana? Tu yang kata sampai waktu sembahyang apa benda.
Kalau dia hidup dunia ni dia ingat mati, dia takkan tinggal sembahyang. Kalau hidup dunia ni dia ingat mati, dia takkan menipu orang. Kalau hidup dunia ni dia ingat mati, dia takkan tinggal agama. Tu. Jadi dia buat kerja macam biasalah. Waktu sembahyang pergi sembahyang. Tu waktu Jumaat pergi Jumaat. Tak apa, tak ada masalah apa. Kerja. Dan sabda Nabi SAW, Nabi kata, kafa bil mauti wa'izan. Artinya memada dengan mati itu memberi pengajaran. Tengok Nabi kata apa dah. Memada dengan mati itu, Nabi kata cukup. Mati cukup. Tengok tak? Mati cukup bagi pengajaran. Apa dia? Mati itu dah cukup untuk menjadi pakar motivasi untuk kita. Tu yang Nabi suruh duk ziarah kubur, ziarah orang mati, kan? Surul qubur. Hampa pergi ziarah kubur ni. Tu zakirul maut. Ziarah kubur ni sunat bila-bila masa orang bersama. Sunat ni. Terutama hari Jumaat. Tu. Lepas tu kita pergi hari raya, dia juga sunat juga. Sunat juga. Awal Islam Nabi tak pernah lah, sebab awal Islam lepas duk pergi duk kelupuk atas kubur. Tapi bila dah akhir ni Nabi dah benar lah ziarah kubur ni. Jadi kita pergi lah ziarah kubur. Ziarah kubur tu yang pertamanya untuk kita pergi baca-baca amalan-amalan dapat pahala pada orang dalam kubur. Yang keduanya untuk diri kita. Nombor satu sekali ziarah kubur ni kita ni. Tu Nabi kata tu, mati tu memada, mati tu sebagai motivasi untuk memotivasikan diri kita. Bila tengok mati tu, ya Allah, aku ni no. Asal terdetik hati tu. Nabi kata zurul qubur fa innaha tuzakirul maut. Hampa rajin sikit pi ziarah orang mati. Kena rajin pi ziarah kubur. Sebab pi ziarah kubur tu mengingatkan akan mati. Bukan semata-mata kita pi bagi salam kat mak bapak kita. Tapi lebih pada diri kita ni. Tengok apa Allah, aku ni bila lagi lah. Tengok. Dan ketahui olehmu bahawasanya mati itu haru-hara yang sangat besar. Ni tak tahu nak habaq dah. Ya Allah. Sampaikan Nabi kata dah. Sampai Ibnu Abbas kata fikir sesaat, fikir sesaat lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Fikir apa ni? Huru hara mati ni tak tahu nak apa. Dia setan dia main belah kiri, main belah kanan ni. Dalam kitab dia cerita dia rupa mak-mak kita. Dalam kitab dia cerita dia rupa orang-orang yang kita sayang. Main belah kanan rupa mak kita, main belah kiri rupa apa kita. Tu pendek habaq kata masuklah agama Kristian, masuklah agama Yahudi. Ni main rupa mak, main rupa apa kita, masuklah agama Nasrani. Kita duk mengaji dah tahu dah. Kata tu palsu kan betul. Kita tak tahu dah. Orang mengaji tahu. Dia main belah kiri di rupa mak kita. Habaq kata masuk agama Nasrani. Kalau masuk orang sini hang duduklah agama betul. Mak silap dah. Hang yang duk silap macam mak pandai setan. Setan ni dia takkan tinggal kita. Dia tinggal kita apabila nyawa kita lepas tadi boleh tinggal. Nyawa lepas tadi tak apa lagi, dah boleh dah. Lagi duk nyawa dah hambat daripada kaki tu, tak naik lepas ni tak tinggal. Duk berebut dengan malaikat. Lepas sini boleh tinggal. Lepas ni masuk agama ni. Kita tak mau. Tak, aku Islam. Aku duk mengaji lama dah. Aku duk mengaji 5-16 tahun aku duk mengaji aku tahu. Dia main belah kiri dah. Apa-apa mak ni mak ni. Ni masuklah agama Yahudi betul. Kita murung dah. Aku ngaji dah Islam. Tu yang kadang-kadang kita tengok orang mati duk. Nampak tak? Dia panggil ketika tu, dia panggil kita duk keliling dia bukan nampak. Kita duk tepi dia bukan nampak. Dia duk ketika tu dia dah bermula dah perpindahan alam. Orang tahu macam sedap tak sedap dah. Bius nak operation dah. Sedap dah. Dekat-dekat nak pingsan bius. Ni gambaran saja, contoh saja.
Hak tu hak realiti kita semua kena alami lah nanti. Tak nampak dah, kita ada nampak dulu setan dulu. Bukan dia tak mau mengucap, dia duk tak mau kat setan tu. Ada contoh ulama kan, hak seorang ulama mati dia pajak mengucap dia golek tu dah. Tu ada mimpi malam orang tak, bukan dia golek tu, bukan dia tak mau kat mengucap ni, setan tu ajak dia tak mau kat setan. Akidah tertanam. Ini huru hara ni sampai bila jadi satu hari Miqdad ni dia masuk dalam kuliah Abu Hurairah. Abu Hurairah kata fikir sesaat lebih baik daripada ibadat sunat setahun. Hari lain pula dia masuk pula dalam kuliah Ibn Abbas. Ibn Abbas kata fikir sesaat lebih baik daripada ibadat 70 tahun sunat. Fikir sesaat dia. Tu kita tahu orang yang tak ngaji ni rugi. Orang yang tak orang ngaji ni, orang yang tak tahu kelebihan ilmu. Kita duduk sejam ni, kita duduk 40 minit ke sejam ke, bercambah-cambah pahala. Fikir sesaat saja lebih baik daripada ibadat sunat 70 tahun. Duduk Allahu Akbar. Kita ngaji sejam ni, orang yang sunat doa tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sembahyang sunat berapa rakaat? Sembahyang sunat, data aku sembahyang sunat daripada maghrib insya dapat data 12 rakaat. 12 rakaat besar kuku kita orang tak ni. Besar kuku orang mengaji tak pahala dapat ni. Sebab orang yang duduk mengaji ni dia fikir sesaat lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Bersaat. Hak orang buat sunat tu besar kuku orang mengaji tak. Ni kelebihan orang mengaji. Tapi kita pun buat sunat juga lah kan. Buatlah 14 dia buat juga. Kita buat pula sunat buat juga. Tak buat mengaji. Jadi bila dia tengok lagu tu, dia dengar dua pendapat bercanggah, dia jumpa Nabi. Dia kata, ni Rasulullah, nak tanya ni pasal apa? Duk khilaf pula ni. Dia kata, Ibn Abbas kata lagu ni, Abu Hurairah kata lagu ni. Nabi Ta'ala ni hampir panggil dia dua ramai lagi. Panggil dia dua ramai. Panggil dia dua ramai kat Nabi. Nabi kata, Abu Hurairah, hampir fikir apa? Dia kata, aku fikir tentang kejadian langit bumi. Fikir Allah Ta'ala buat langit, buat bumi ni, tak ada tiang apapun, kosongnya Tuhan. Maka Nabi kita betul, fikir sesaat lebih baik daripada ibadat setahun. Setahun dia tak, tu banyak lah. Patutnya Ibn Abbas fikir apa? Ibn Abbas kata, aku fikir apa? Fikir huru hara tentang kematian. Fikir masa nak keluar roh pada kat duk hambat di kaki. Mai mak balik nak keluar roh setan mai belah kanan belah kiri. Nak kering nak rengkung nak habaq tak tahu ni, ya Allah ni. Dah. Nabi kata betul. Fikir sesaat huru hara kematian tu lebih baik pada ibadat sunat 70 tahun. Jadi hak ni Nabi kita tak bercanggah apa? Sebab apa? Lain-lain fikir, lain pahala. Lain buat kerja, lain gaji. Tak sama. Dah. Maknanya fikir tentang kematian ni lebih besar lagi faedah daripada kita fikir benda lain. Nah, ni dari sudut dua agama. Nah, fikir tentang kejadian langit bumi pun pahala juga. Tapi fikir mati lebih lagi. Ni yang Nabi dia suruh fikir mati. Hak ni hak ba'lah ni duk fikir mati ni. Harus fikir mati. Jadi malam ni pun kita ada fikir mati ni tau. Maka sesaat kita fikir 70 tahun ibadat sunat. Kelebihan dia. Ini kena buka dalam kitab Jawhar Ruh. Kitab bab kelebihan ibadat. Contoh. Itulah kita kata, ya Allah, orang tak mengaji rugi. Tak. Kita nak buat ibadat sunat banyak-banyak segan. Kita nak larat apa? 20 rakaat dalam puasa pun 8 sedia. Tak. Tak ada habis 20 rakaat 8. Atau hujung-hujung 27 28 tu. Masjid kosong. Tinggal 8 habis cerah orang. Hatu nak ambil pahala apa banyak ni? Ambil pahala mengaji. Fikir sesaat lebih baik daripada 70 tahun ibadat sunat. Ibadat sunat fardu hadahlah sunat. Kena kaji mengaji. Kalau jenis segan nak buat ibadat lain, zikir segan, Quran segan, apa segan, main mengaji kau. Senang di tiang. Tak pahala.
Pasal apa ni yang Nabi suruh sampai tu tu? Sebab mengaji ni dia membuka akhirat pada kita. Ibadat ke semayang saja ilmu tak ada apa. Ilmu yang utama sekali. Tu yang Nabi bagi ganjaran sampai pikat saat lebih baik pada 70 tahun tu. Sebab mengaji ni lah nak buang kejahilan. Mengaji ni lah tunjuk jalan ibadat. Mengaji ni nak takbir bagi sah. Mengaji ni lah tahiyat bagi sah. Kalau duk buat ibadat saja mengaji dah, tak ada apa. Mayang lah. Allah Akbar. Tak ada ilmu. Dah. Takbir 100 kali pun tak tahu. Sebab tu ganjaran mengaji ni tinggi. Sebab ilmu ni lah yang membuka agama dia. Tak ada ilmu nak buka agama orang dah. Nampak tak? Sebab tu dalam negara ni dia dah sekolah. Dia dah universiti. Mana ada satu ada negara tak sekolah negara tak. Nak belajar apa dah? Budak-budak semua tak tahu apa semua. Dah. Nak buat penggunaan apa tak reti. Nampak tak? Inilah ada akhirat lebih lagi lah. Jadi kalau dia tak mengaji akhirat, dia tak mengaji agama, takkan terbuka agama dalam diri dia, tak buka. Dia tak tahu macam mana agama. Dia kena mengaji, orang dia tahu. Tu Nabi letak awal-awal lagi ganjaran orang mengaji ni sesaat pikir saja lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Ibadat sunat duk buat tak ada ilmu ditolak tu. Tak terima. Ibadat pun dia bergantung ilmu. Berusaha. Ibadat tanpa ilmu, Imam Ghazali kata la yakun, tak ada, ditolak. Tak ada. Tengoklah, ni penting, ilmu cukup penting. Tu di atas sini. Dan ada pada menyebutnya manfaat yang sangat besar. Kita berhenti itulah insya-Allah lah kita sambung Quran nanti nah. Tanda pada atas balik apa, dan ketahui olehmu bahwasanya mati itu hara-hara. Saya pun so atau nak clear gini. Makan ketupat banyak. Raya-raya terkejut pun ketupat makan juga. Duk jaga suara ni pasal nak pergi umrah 15 bulan ni. Tu yang duk jaga suara tak mau mengajak ni. Memang tak mula lah. Kuliah saya tak mula lah, cuma saya sajalah main bila malam ni. Ajia telefon 2-3 kali. Tu main juga. Bahaya pula insya-Allah sambung lepas balik umrah ni. Bulan 6 pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa sallim wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam rasulillah. Allahumma nastaghfiruka wa natubu ilayk minna wa anfusina wa amwalana kulla shay'in. Allahumma jima bil afiyati wa salamah min istiqamah min mujibati lana ma fiha wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.